Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Alhamdulillah, kita akan meneruskan pengambaraan kita di dalam surah Yusuf alaihi salam, dan pada hari ini kita akan terus memulakan pengajian kita tentang keindahan surah ini mulai ayat 1 hingga 3. Betapa pentingnya 3 ayat yang pertama ini untuk difahami supaya kita faham ya mengapakah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Yusuf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah yang telah saya umumkan pada minggu lepas di dalam Al-Quran, ia adalah surah yang ke-12, pada juzuk yang ke-12, dan membawa cerita mengenai 12 orang anak-anak Israel ataupun anak-anak Nabi Yaqub. Bagaimana 12 orang anak ini akhirnya berada di Mesir, bagaimana terbentuknya Bani Israel, ya, Bani Israel yang terkenal dengan 12 kabilah itu, rupa-rupanya berkaitan dengan 12 orang anak Nabi Yaqub alaihi salam. Dan kebetulan ya, surah ini juga mempunyai 12 babak. 12 babak yang penting untuk menuju kepada benarnya mimpi yang dialami oleh kanak-kanak yang bernama Yusuf yang kemudiannya menjadi Nabi alaihi salam. Untuk hari ini kita akan fokus terlebih dahulu kepada ayat 1 hingga 3, dan kalau masa mengizinkan saya mahu masuk sedikit pada ayat 4 hingga 6 kalau ada kesempatan. Apakah ayat 1 hingga 3? Mari kita mulakan perjalanan kita. Kepada yang ada mushaf boleh manfaatkan, yang tiada tak mengapa boleh rujuk di hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadzal Qur'an. وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. 3 ayat yang pertama ini penting untuk difahami supaya anda akan merasai keindahan surah Yusuf. Mana-mana potret yang indah, kalau tiada bingkai, ia tidak boleh untuk ditampal. Mana-mana potret tentang orang yang tampan, kacak, kalau tiada bingkai, hanya sekadar potret, ia tidak boleh digantung untuk dilihat oleh anak-anak, cucu-cucu, cicit kita. Jadi penting tak bingkai. Bingkai penting supaya ia boleh diletakkan dan boleh kekal lama sampai ke anak cucu, boleh melihat wajah yang tampan itu. Dan apa yang saya mahu anda tampal di rumah bukan wajah Nabi Yusuf alaihi salam. Yang saya mahu anda tampal dengan bingkai. Tanpa bingkai anda tidak boleh tampal. Anda hanya boleh simpan dalam almari. Gambar raya anda takkan simpan, anda mesti mahu letak, ya, anda gantung di rumah untuk dilihat oleh cicit anda, keturunan yang ke-7. Jadi bingkai itu akan menyebabkan cerita itu kekal, wajah itu dapat dilihat cantik sampai ke cucu cicit. Maka kalau tak ada bingkai, kita mungkin pernah tengok wajah itu, lalu kita rasai keindahan, ketampanan, kacaknya wajah itu. Tapi cicit yang ke-7 belum tentu. Lepas tu kena tampal biar kukuh, tidak boleh dijatuhkan. Maka perumpamaannya begitulah pentingnya 3 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. 10 ayat terakhir kita hurai nanti kalau dipanjangkan umur.
iaitu selepas selesai cerita Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Tetapi hari ini bingkai penting supaya bukan sekadar anda, tetapi anak cucu cicit anda akan dapat sesuatu daripada cerita Nabi Yusuf ini. Maka sangat penting untuk memahami 3 ayat yang pertama ini. Baiklah, Alif Lam Ra. Kenapa sebuah cerita yang hebat tentang Nabi Yusuf bermula daripada huruf-huruf muqatta'ah? Ini disebut huruf-huruf muqatta'ah. Sebut ramai-ramai, muqatta'ah. Arti huruf muqatta'ah adalah huruf-huruf yang terputus bacaannya. Anda tidak boleh sambung bacaannya sebagai alar ke, alir ke, elektrik ke, tak boleh. Ia adalah alif satu huruf, lam satu huruf, ra satu huruf. Soalannya adalah, apakah makna alif lam ra? Maka para ulama majoritinya mengambil pendirian, wallahu alam, hanya Allah lebih mengetahui apa makna alif lam ra, kerana orang-orang Arab bila berbicara, memberikan ucapan, mereka tidak pernah memulakan ucapan dengan kalimat-kalimat yang tidak difahami, yang tidak diketahui maknanya, apatah lagi huruf-huruf. Sekadar menyebut huruf. Orang Arab bila berbicara, mereka akan terus masuk kepada cerita. Pada suatu hari Yusuf bermimpi. Tetapi mengapa ya cerita Yusuf alaihi salam ini tidak bermula pada ayat 4? Kenapa ayat 4 tu tak jadi ayat 1? Kenapa perlunya ayat 1 ini sebagai pintu masuk kepada cerita ini? Kenapa kena kunci untuk buka pintu cerita Nabi Yusuf ini adalah 3 huruf ini, alif lam ra? Pertama sekali kita belajar ya, bila para ulama kata hanya Allah lebih mengetahui makna sebenar alif lam ra. Kita boleh takwil, kita boleh berteka-teki apa makna alif lam ra. Tetapi yang sebenarnya lebih mengetahui, wallahu a'lamu bihaqiqatil murad. Allah lebih mengetahui makna sebenar alif lam ra. Kita mati nanti, kita masuk syurga insya-Allah, kita tanya Allah Azza wa Jalla, wahai Allah, apa sebenarnya makna alif lam ra yang kami tertanya-tanya ketika di Petronas dahulu? Tetapi kami diajar olehmu untuk memahami. Ada perkara saya boleh faham, ada perkara saya serahkan kepadamu. Saya hanya memahami bahawasanya tidak semua perkara saya tahu maknanya. Hanya engkau lebih mengetahui maknanya. Di sini sahaja kita belajar satu perkara, adab di hadapan kisah-kisah Quran. Rupanya bila ulama kata alif lam ra bermakna penyerahan diri kepada Allah sepenuhnya, bahawasanya saya tak tahu apa makna alif lam ra. Jadi kalau Allah beritahu, kalau Rasul beritahu, alhamdulillah saya tahu. Tapi kerana Allah memutuskan untuk tidak memberikan keterangan tentang alif lam ra, maka jadilah ia sebagai satu kalimat atau huruf-huruf yang kita serahkan kepada Allah apakah makna yang sebenar. Tetapi apa selepas itu saya faham, iaitulah tilka ayatul kitabil mubin. 4 kalimat tilka kita tahu maknanya itu, tilka, walaupun terjemahan saya tak setuju, ia bukan ini, ia adalah itu. Ayat Alkitab Al-Mubin, yang menyatakan, yang menjelaskan. Yang tu kita jelas. Tetapi terjemahan ini bagus, dia just sebut alif lam ra. Maka di sini kita belajar satu perkara. Bila dalam cerita Yusuf ada perkara-perkara yang Allah tidak beritahu. Contohnya apa? Berkahwinkah Yusuf dengan Zulaikha? Itu tidak dijelaskan dalam surah ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak menjelaskannya. Maka apa prinsipnya? Allah lebih mengetahui apa yang sebenarnya berlaku. Jika mereka berkahwin, alhamdulillah. Jika mereka tidak berkahwin, alhamdulillah. Allah lebih mengetahui kerana saya tidak hidup pada majlis kenduri mereka. Maka di manakah keperluan? Okey, ketepikan keperluan. Di manakah sumber saya nak tahu? Nak tahu kat mana? Kalau kita pernah dengar cerita itu daripada mana-mana kitab, maka kita minta tolong buktikan kamu menerima cerita ini daripada orang yang hadir daripada majlis ataupun menyaksikan perkahwinan itu.
Jadi boleh jadi ia disebut dalam kitab-kitab terdahulu. Tetapi siapa yang sebut dalam kitab itu? Adakah orangnya berumur sampai panjang umur ribuan tahun sehingga cerita itu boleh kekal sampai ke zaman Nabi, sedangkan jarak Nabi dengan Nabi Yusuf katakan sahaja lebih kurang 2000 tahun? Jadi bolehkah satu kenyataan survive untuk tempoh 2000 tahun? Jadi jalan paling selamat adalah kita serahkan kepada Allah. Sebab dalam surah Yusuf anda akan mendapati ada cerita-cerita yang Allah sengaja dengan penuh hikmah tidak ceritakan kepada anda. Sebagai contoh yang kedua, ya, apa yang berlaku sepanjang 20 tahun ataupun 15 tahun, kita tidak diberitahu ya berapa angka sebenar, 15 ataupun 20, berapa tahun sebenarnya Yusuf berada dalam istana Al-Aziz. Apa yang Yusuf alaihi salam buat semasa berada dalam istana Al-Aziz? Ya benar, Al-Quran memberitahu dia telah menjadi pekerja yang memberikan manfaat kepada Al-Aziz. Sebelum tu Al-Aziz itu apa? Bukan nama orang, ya. Al-Aziz itu adalah menteri, seorang yang ada izzah, ada authority, kita boleh katakan sebagai penguasa, ya. Jadi anda akan mendapati Al-Quran selepas babak Yusuf dibeli oleh Al-Aziz dan kemudiannya babak digodok oleh Zulaikha, ia hanya dipisahkan 1-2 ayat sahaja. Sedangkan sebenarnya ia mengambil masa 10-15 tahun dari babak ayat tu dengan babak ayat seterusnya. Jadi kenapa tak ada cerita tu? Kalau filem ni ibaratnya 15 years later. Lah, kita baru tertanya-tanya apa berlaku antara itu. Jadi kita boleh katakan hanya Allah lebih mengetahui apa yang berlaku. Bila Allah tak cerita, mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Ya. Tetapi Allah ciptakan manusia, dia turunkan surah Yusuf untuk kepentingan manusia. Maka apa yang Allah tak cerita, tiada kepentingan, tiada faedah, tiada manfaat. Tetapi anda boleh kaji sebagai ahli sejarah. Anda boleh kaji sebagai ahli sejarah kerana perkara itu didiamkan. Jadi anda boleh mengkaji. Baki lagi, dalam setiap kajian anda tentang berkahwin ke tidak Yusuf dengan Zulaikha, apa yang Yusuf buat dalam istana Al-Aziz, main futsal ke, selalu datang Auntie Anne ke di Petronas ni, apa yang dia buat selalu bila usianya muda, ya anda boleh kaji dan anda mungkin menemui sumber-sumber yang anda yakini itulah cerita yang sebenar. Mungkin anda menemui sesuatu dalam Old Testament, dalam New Testament, ataupun mungkin sesiapa sahaja yang anda temui umurnya sudah 2000 tahun. Anda bersembah buat interview khas dengan beliau, namun di akhir kajian anda kena kata Allah lebih mengetahui. Jadi ini rahsia kenapa cerita yang paling panjang dalam satu surah, inilah surah yang paling banyak cerita. Saya telah sebutkan 95% surah ini adalah cerita, ya, 76% adalah dialog. Maka ia adalah cerita yang kita semua tidak ketahui kecuali Allah ceritakan kepada kita, kerana dia mengetahui apa yang berlaku 2000 tahun dahulu, daripada mimpi dan dihumban ke dalam telaga sampailah Yusuf menjadi penguasa kepada Mesir. Okay. Kemudian tilka ayatul kitabil mubin, itulah. Okey, bila surah ini turun kepada Nabi pada Amul Huzni. Apa itu Amul Huzni? Tahun duka cita. Masihkah anda ingat 4 fakta yang menyebabkan Nabi sangat duka cita pada tahun yang ke-12 ini? Yang pertama sekali kerana kewafatan Abu Talib, pelindung politik Nabi, security guard kepada Nabi, kita boleh kata begitulah. Yang kedua kerana kewafatan insan tersayang, tempat meluahkan isi hati dan perasaan, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Yang ketiga kerana darahnya mengalir di Taif. Dan yang keempat kerana maki hamun yang masuk Dia 5 di Mekah. Jadi tahun kesedihan ini Nabi diturunkan sesuatu dari tempat yang sangat jauh, sesuatu yang dekat, namanya hadhihi. Ini air.
Tetapi bila jauh anda tidak nampak, anda tak akan kata ini, anda kata itu. Maka ayat Al-Quran ini dia datang daripada tilka. Tilka ni daripada tempat yang sangat tinggi. Kamu tak pernah sampai, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kamu akan dibawa ke sana pada tahun yang ke-12. Kamu akan dibawa ke sana. Ini cerita Yusuf, kamu akan dibawa untuk bertemu dengannya. Ini cerita Yusuf, kamu akan bertemu dengan Yusuf di langit yang ke-3. Apa pula? 2. Di langit yang kedua. Kerana Nabi diperlihatkan Yusuf alaihi salam ruh, bukan jasad, ruh dalam rupa paras jasad. Karena ruh tak ada rupa. Tetapi pada waktu itu ruh telah diberikan rupa, dan rupanya adalah rupa batang tubuh Yusuf alaihi salam, yang mana-mana wanita kalau melihat wajah Yusuf alaihi salam, kalau pisau kena jari 10 saat pisau itu berjalan atas jari, tidak rasa sakitnya. Cuba try. Tilka ayat, ini adalah cerita Yusuf yang bukan datang daripada tepi jalan. Ini bukan hasil sembang kedai kopi. Ini bukan cerita buat-buatan. Ini bukan cerita dibikin orang. Ini bukan cerita yang dihasilkan hasil perahan otak pakar-pakar bahasa dan sastera. No. Ini cerita daripada aku. Ini cerita daripada sumber yang sangat tinggi. Betapa ketinggian isyarat kepada kemuliaan. Petronas, ada tak pihak yang berada lebih atas? Anda panggilnya sebagai pihak atasan. Apa jua yang keluar daripada mereka adalah arahan. Kenapa kita kena taat dan patuh? Kerana mereka diberikan kemuliaan ke atas kita, pengurusan. Jadi pihak atasan itulah yang menyebabkan kalimat tilka digunakan. Okey? Alkitab sesuatu yang tertulis. Maknanya cerita ni masa di atas sana ia tertulis di Lauh Mahfuz. Tetapi bila sampai kepada Nabi, ia tidak lagi tertulis. Sebab kalau tertulis, Nabi pun tak boleh baca. Kan? Maka bila sampai kepada Nabi, dari atas ke bawah, siapa yang telah menukar tulisan kepada bacaan? Jibril alaihi salam mendengar bacaan Quran daripada Allah Azza wa Jalla sendiri, lafzan wa ma'nan. Ini makna Quran lah. Lafaznya daripada Allah, maknanya daripada Allah. Kalau hadis, makna daripada Allah. Lafaz Nabi sendiri memilih perkataan tu. Wording dia daripada Nabi. Tetapi Quran, makna ilham daripada Allah. Lafaz pun Allah Azza wa Jalla bacakan kepada Nabi. Maaf, Allah bacakan kepada Jibril. Lalu Jibril bawa turun daripada Lauh Mahfuz. Atau setengah ulama kata dari langit dunia, turun daripada langit dunia cerita Yusuf ini. So berlaku transformasi daripada tulisan, Allah baca, lalu Jibril mendengar Quranan, sesuatu yang dibaca. So sekarang anda boleh bezakan ke tidak Alkitab dan Al-Quran. Alkitab ni atas sana, jauh, dia tertulis. Apa makna tertulis? Kalau batang kayu anda tulis I love you, memang orang tak boleh padam. Sebab anda tulis dengan pahat. Pernah tak anda melakar sesuatu di atas pohon kayu? Itu maknanya kitab. Sebenarnya kitab bukan tulis dengan mata pena. Asal usul perkataan kitab adalah sesuatu yang dipahat atau ditoreh. Dan ia tidak berlaku perubahan walau datang angin kencang. Kalau anda tulis I love you di pasir, pesisir, pantai, laut Cina Selatan, dia akan hilang sebegitu sahaja, betul kan? Kerana itu bukan kitab. Itu tulisan biasa. Tetapi sesuatu yang dipahat ataupun diukir atau ditoreh, ia menghasilkan kekal, maka itu namanya kitab. Jadi cerita ini akan kekal sampai hari kiamat. Semua orang akan berbicara tentang cerita ini. Sebagai mukmin, bagaimanakah cerita ini sepatutnya diolah? Bagaimanakah kamu boleh buat discussion tentang Yusuf? Maka 3 ayat pertama ni penting. Bagaimana anda sebagai mukmin melihat surah ini? Allah telah mengekalkan satu silibus
Cerita ini takkan boleh diganggu oleh sesiapa. InsyaAllah Quran takkan menerima campur tangan daripada ahlul kitab. Ada orang berpenyakit dalam hati, mereka akan cuba ubah cerita sebenar dalam cerita Yusuf. Tetapi akhirnya kebenaran akan terserlah, kerana berdasarkan Quran, Yusuf tidak pernah menanggalkan bajunya di hadapan Zulaikha. Dia mau pandai-pandai tambah cerita, wahai Yahudi. Sebab mereka menambah, antara cerita yang mereka tambah adalah Yusuf telah sanggup menanggalkan jubahnya hanya kerana terpukau kepada keindahan Zulaikha tanpa seorang benang di atas ranjang. Apabila Zulaikha memanggil, hai talak, mari kemari. Ma'adallah. Itu cerita yang kamu ada-adakan. Cerita sebenar, Quran. Walaupun cerita ini sudah 3,000 tahun. Ya, 2,000 plus 1,400. Ya. Walaupun cerita ini sudah dibacakan oleh Nabi 1,400 tahun lepas, ia akan kekal dan hanya akan mengekalkan kebenaran. Kamu dustalah ke mana pun, insya-Allah kebenaran akan terbela. So ini indahnya makna Alkitab. Okey. So kalau sayang suami anda, pastikan sayang itu dikitabkan. Apa makna kitab? Ya, boleh jadi tulis di Facebook. Sebab dia mungkin tidak boleh dihapuskan. Sesuatu tulisan yang tidak boleh dihapuskan, namanya kitab. Okey. Okey, menariknya sekarang Al-Mubin. Al-Mubin. Kenapa Allah menyebut Al-Mubin? Al-Mubin ni dia berasal daripada abana. Abana ni sesuatu yang berada di dalam, kita keluarkan. Maka sesuatu yang telah dikeluarkan namanya bayinah. Okey? Okey. Kenapa ya? Mubin. Mubin ni maknanya kami perjelaskan. Sebab tu kadang-kadang mubin ini diterjemahkan sebagai yang memperjelas kebenaran. Ataupun yang menyatakan, yang menerangkan. Perkataan mubin, inilah cerita yang kami gazet sampai hari kiamat. Dan kami akan mubin. Kami akan terangkan seperti terangnya cahaya matahari. Kenapa? Kerana ada orang cuba gelap gelitakan cerita ini. Ada orang yang cabar Nabi di Mekah, namanya Yahudi di Yathrib sebelum hijrah. Ini kalau anda baca tafsir Qurtubi, di mana Yahudi bertanya kepada Nabi, menerusi Quraisy, apa yang kamu tahu tentang Yusuf? If you prophet, explain kepada kita orang apa yang kamu tahu tentang Yusuf. Dalam hati mereka, kita orang tahu tentang Yusuf karena kita kami cerita tentang Yusuf. Dan kalau kamu mengaku Nabi, tak ada Nabi-Nabi Bani Israel kecuali dia mengetahui apa yang berlaku pada Nabi-Nabi terdahulu. Nah, sila sahkan kamu Nabi dengan kamu ada pengetahuan tentang Yusuf. Lalu turun surah Yusuf untuk mubin, untuk Nabi menerangkan kepada mereka yang meragui kenabian Muhammad bahawasanya kau jangka aku tahu sekelumit cuma cerita Yusuf. Hello, saya akan terangkan pada kamu lebih panjang daripada apa terkandung dalam Taurat kamu. Lepas tu cerita ni jadi panjang. Tahukah anda cerita ini, cerita Yusuf dalam Al-Quran sangat panjang lebar. Anda pernah dengar tak cerita Nabi Ayub? Apa yang anda akan temui dalam Quran, cerita Nabi Ayub babaknya pada masa dia sakit saja. Tak ada cerita dia masa kanak-kanak. Dan tak ada cerita bila dia jadi raja semula selepas dia sakit. Tak ada. Okey. Cerita paling banyak dalam Quran, cerita Nabi Musa alaihi salam. Itu pun banyak babak yang anda tidak ketahui. Ya. Banyak babak yang anda tidak ketahui. Walaupun saya boleh katakan Musa dan Yusuf ni banyak sangat persamaan, kerana tak tepat juga nak kata tak banyak babak Musa yang kita ketahui, kerana sebenarnya terlalu banyak babak Musa yang kita ketahui, daripada bayi sampailah baginda membawa Bani Israel ke Baitul Maqdis. Tetapi apa yang berlaku di waktu Nabi Musa di hujung usia, ketika gagal membawa Bani Israel ke Baitul Maqdis kerana kedegelan dan biadabnya Bani Israel. Maknanya apa kesudahan cerita Nabi Musa? Bagaimana kehidupannya di saat-saat akhir? Kita tidak ketahui sangat.
Tetapi Yusuf alaihi salam, sekurang-kurangnya kita diberikan hint, iaitulah baginda telah berjaya menyatu padukan semula ke semua saudara-saudaranya dan ayah bondanya di Mesir. Dan sekurang-kurangnya kita ketahui bagaimanakah bermulanya Bani Israel di Mesir. Jadi satu perkara yang menarik, mengapa cerita Yusuf ini menjadi panjang lebar, sebagai membuktikan orang yang kamu ragu kerasulannya sekarang sedang berbicara tentang Nabi dalam kitab kamu Taurat jauh lebih terperinci daripada apa yang kamu kendong, apa yang ada dalam fikiran kamu, apa yang ada dalam kitab suci kamu. Jadi harapannya apa? Dulu kamu wahai Yahudi tanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terangkan kami tentang Yusuf kalau kamu Nabi. Sekarang Nabi terangkan Yusuf lebih daripada expectation mereka. Bukan setakat banyaknya persamaan antara babak Nabi Yusuf dengan babak dalam Taurat mereka, bahkan banyak yang Quran paparkan tiada dalam kitab mereka. Jadi sepatutnya mereka datang ke Mekah, beriman kepada Rasul ini dan bantu dia, betul tak? Sebab terbukti dia benar. Dia bercakap tentang subjek yang kita pun duk cakap selama ni. Bahkan nampak gayanya dia punya keterangan lebih detail daripada keterangan kita. Bila keterangan dia lebih detail daripada keterangan kita, siapa guru, siapa murid sekarang? Kan? So bila dia dah guru lebih detail daripada kita, kita ni patut jadi Musa yang kita duk kagum-kagum tu, pergi menghadap guru namanya Khidir dekat Mekah tu. Tapi tak pergi pun diorang ni. Ego dan sombong. Sepatutnya Yahudi di Yathrib, mereka seperti kafilah Mesir yang bila mendapati ada rasul dihumban oleh saudara-saudaranya dalam telaga, sepatutnya mereka ni lah pungut Nabi itu bawa pergi ke Yathrib. Sebagaimana kafilah Mesir, nanti saya cerita, bila mereka mendapati busyra hadha ghulam, budak yang mulia, mereka bawa dan pergi ke Mesir. Tapi lebih teruknya Yahudi berbanding kafilah Mesir dalam surah Yusuf. Mereka tidak membantu pun Rasul yang telah terbukti kebenarannya. Baik, itu makna yang pertama, mubin, menerangkan kepada Yahudi apa yang kamu cabar. Boleh kan? Makna yang kedua, mubin, dua-dua makna ni boleh diterima, ya. Saya tak akan bawa pada anda perbezaan pendapat kerana kita tak ada masa. Saya akan bawa pada anda pendapat-pendapat yang boleh kita harmonikan supaya setiap kalimah itu anda mula rasainya. Okey, sekarang ni bila balik nanti kan, anda baca ayat 1, anda akan rasa sesuatu tak berbanding sebelum kelas ni? Ya, senyap belaka, tak tahu kenapa. Okey, mubin yang kedua akan menerangkan kepada pembaca Quran segala apa yang anda perlukan untuk kehidupan sebagai khalifah. Apa masalah anda? Oh, amboi soalan tu. Apa masalah anda? Ada jawapan dalam surah Yusuf. Saya nak tegur kawan saya ni, dia tak sembahyang zuhur tapi dia datang kuliah ustaz. Dia tak sembahyang zuhur tapi dia datang kuliah ustaz. Okey, mungkin teguran itu saudara jangan dilihat hanya pada apa yang dikata. Teguran yang berkesan bukan hanya apa yang dikata. Teguran yang berkesan adalah bagaimana ia dilakukan. Maka sebab itu kalau anda masih ingat, kita pernah bincangkan tentang Yusuf dalam penjara. Kenapa dia menimbulkan isu makanan akan datang? Kepercayaan orang yang nak ditegur kepada yang mahu menegur penting. Teras daripada dia ataupun dia menganggap kita orang yang boleh dipercayai, itu rukun nombor 1 dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang dikata nombor 2. Sebab banyak orang menekankan apa yang dikata adalah kebenaran tetapi mengabaikan bagaimana ia dikata, lalu hasilnya apa? Lam faddu min haulik, mereka lebih jauh daripada kita. Padahal kita punca dia lebih jauh. Lalu kita kata kau sudah makin jauh daripada Islam. Islam tu punca dia jauh sebab kamu menyebabkan dia lebih jauh daripada Islam. Jadi al-mubin di sini
adalah yang akan menerangkan kepada anda segala keperluan anda. Okey, anda sebagai seorang ayah yang menghadapi masalah dengan anak-anak yang besar panjang, apa prinsip yang perlu saya pegang bila anak-anak yang besar panjang sudah 10 orang, saya ada anak ustaz 10 orang dah besar panjang tetapi tidak menjadi belakanya. Amboi, mudahnya dia mengatakan tidak menjadi belaka. Jadi cabaran mendidik 10 orang anak adalah surah ini. Bagaimana Yaqub melakukannya? Jadi, apa jua uniform anda? Uniform anda sebagai seorang suami. Isteri curang. Bagaimana anda mahu mendidik isteri anda yang terbukti curang? Maka surah ini memaparkan contoh bagaimana proses yang dilakukan oleh Al-Aziz kepada so-called Zulaikha yang curang kepadanya. Bagaimana mahu jadi pekerja Petronas yang kompeten, ya, seorang pekerja yang benar-benar berkesan dalam kerja buatnya, atau boleh kita katakan profesional. Maka babak yang paling penting anda ikuti adalah semasa Yusuf melakukan sesuatu kepada saudara-saudaranya bila mereka dipertemukan semula selepas perpisahan 30 tahun. Di situ anda akan nampak bukan sekadar integriti dan kejujuran, tetapi begitu profesionalnya susun atur perencanaan Yusuf. Jadi kesimpulannya sekarang anda sudah memahami makna mubin yang kedua. Boleh? Alhamdulillah. Ingat ya, program ini tak berkesan kalau anda dengar apa yang saya kata tapi anda tak baca lepas kuliah. Baca balik ayat tu. Bagi saya ini bukan program tadabbur. Ini program tafsir. Ya. Tetapi lepas kuliah, carilah masa sebelum tidur malam ni, baca balik apa yang saya uraikan. Dan kalau boleh, tak payah target baca sampai 10 ayat. Just ayat 1 sampai 3 dan ulang berkali-kali. InsyaAllah, Allah akan jatuhkan hidayah. Ya Allah, aku baru jumpa jawapan kepada masalahku selama ni. Okay. Kemudian, kita pergi kepada ayat yang kedua. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya, kenapa Allah kata sesungguhnya? Kerana adanya orang-orang yang cuba meragukan Quran. Sebab anda tak akan kata sengoti aku nak royak. Sengoti bahasa Kelantan. Dalam bahasa Inggeris actually, surely. Dalam bahasa Arab inna. Anda tak akan kata betul kecuali ada orang ragu pada anda. Jadi dengan penggunaan perkataan inna, ia menjelaskan tahun yang ke-12 Quraisy kekal dalam keadaan sengaja menimbulkan keraguan kepada setiap kalam daripada Tuhan, tanpa sebab, tanpa alasan. Sedangkan mereka orang Arab. Bagaimana orang Arab bila mendengar Quran yang turun dalam bahasa Arab, tiba-tiba mereka dengan selamberoknya mengatakan ini bukan kalam Tuhan. Orang yang mengatakan ini bukan kalam Tuhan, dia sengaja tak nak dengar. Kalau dia dengar dengan teliti, dia akan mengaku kalah bahawasanya ini bukan ucapan Muhammad. Itu setara Muhammad yang buta huruf. Kami yang pakar syair pun tak boleh nak buat ucapan begini. Lalu bagaimana Muhammad boleh mengukir ucapan yang sebegini indah? Okey. Tuan-tuan, kalau ada kesempatan balik nanti, cuba tulis 10 ayat tentang apa-apa sahaja yang anda tahu tentang cerita Yusuf. Kalau ada masa lapang, bila-bila nanti, kalau tak anda pun suruh anak anda. Minta dia tulis, okey, Fatihah, tulis cerita Nabi Yusuf. Mama tak expect banyak sangat, 10 ayat pun cukup. Okey, pada satu hari Yusuf mimpi melihat bla 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 bla. Titik, satu ayat. Yang kedua, tetapi saudara-saudaranya tidak suka kepada Yusuf. Titik, ayat yang ketiga. Okey, 10 ayat sahaja memadai. And then anda sebagai ibu nak semak, ya. Anda nak semak apa tulisan anak-anak anda. Jangan disemak kesalahan grammar. Tak payah semak soal cerita tu benar ke tak benar. Sekadar semak adakah setiap ayat endingnya berakhir dengan sama.
Sebagaimana saya katakan tadi, surah Yusuf ini dia tak akan ending kecuali dengan 4 huruf. Yang mana juara kepada keempat-empat huruf ni adalah huruf nun. Masih ingat? Sebagaimana seorang Nabi yang Al-Quran sebut Dhunnun, pemilik nun. Siapakah Nabi itu? Siapa boleh cakap sebagai hadiah? Siapakah Nabi yang digelar Dhunnun, pemilik nun? Nabi Yusuf, karena surahnya banyak berakhir dengan huruf nun. Sedih sebab nampaknya kuliah yang pernah anda jalankan sudah dilupakan. Saya pernah sampaikan ke tidak cerita Nabi Yunus di Petronas? Tak pernah Tak pernah ustaz, sebab ni kali pertama saya datang. Patutlah. Kalau ni kali pertama datang, memanglah tak pernah dengar. Nabi yang Al-Quran sendiri menamakan Dhunnun, pemilik nun, pemilik ikan nun. Jadi huruf nun ini kadang bermakna seseorang yang terperangkap dalam kegelapan akhirnya dibantu Allah keluar. Dan Yusuf mempunyai situasi yang sama dengan Yunus. Daripada kegelapan dikeluarkan daripada telaga, daripada kegelapan penjara dikeluarkan daripada penjara. Jadi ada persamaan dengan pemilik nun. Dan surah Yusuf ini kebetulannya banyak huruf nun Jadi anda tak akan dapati tulisan anak. Anak tak akan terfikir, kena sama ke ujung? Setiap ayat saya kena bagi sama salah satu daripada 4 huruf ke mama? Kalau saya kena buat macam tu, memang saya kena review balik lah mama. Saya kena pilih perkataan lain yang lebih sesuai supaya endingnya. Poin dia adalah, kalau nak bagi hujung berakhir dengan 4 huruf, sedangkan bahasa Arab ada 28 huruf katakan, anda perlu rancang skrip anda. Anda perlu teliti betul-betul apa perkataan yang sesuai. Jadi, poinnya di sini adalah tak ada satu cerita pun dalam surah ini melainkan sudah melalui proses penelitian yang rapi. Allah telah memilih the best word. Allah telah memilih the best ayat. Ada perkara Allah tidak paparkan kerana itu cara yang terbaik untuk menyuntik semangat atau mengusik emosi kamu. Jadi dengan perkataan inna, ia menunjukkan kami melakukan sesuatu yang makhluk tidak boleh melakukannya. Hanya kami yang bermakna kami di sini adalah Allah Azza wa Jalla yang ada banyak nama, bukan banyak zat. Na'udzubillah. Inna bukan banyak kuantiti Tuhan. Inna ni banyaknya apa? Banyaknya kualiti Tuhan pada Tuhan yang Esa. Sebab tu anda hafal berapa nama? Itu banyak ke sikit? Itu kan banyak 99. Maka banyaknya itu digambarkan dengan inna. Kami, yakni Allah yang ada pelbagai sifat yang hebat telah menurunkannya. Nya di sini adalah Quranan, sesuatu yang tertulis tadi. Nya tu artinya tertulis di Lauh Mahfuz, sekarang dibacakan kepada Nabi dan kami turunkan dalam bahasa Arab. Dengan mudah-mudahan kamu akan menghidupkan akal kamu. Akal kita ni mati tanpa surah Yusuf. Tetapi surah Yusuf akan memberikan sinar kepada akal kita berfungsi dengan baik. Ada beza antara otak dengan akal. Ada orang ada otak tapi tidak pernah berakal. Jadi perkataan akal ini nantilah kalau saya baca lebih sedikit saya akan huraikan. Kenapa Allah kata lahum qulubun la ya'qiluna biha? Mereka ada hati tapi tidak pernah berakal. Dalam suratul Hajj, mereka ada hati tapi tidak pernah berakal. Apa kaitan akal dengan hati? Rupanya ada kaitan. Kalau tak ada kaitan dengan hati, just belajar masuk, tapi tidak menggerakkan sesuatu dalam hati, itu bukan lagi berakal. Itu hanya orang panggil informasi. Itu hanya sekadar pengetahuan yang dimasukkan.
Jadi ayat yang kedua ini Allah mengangkat kedudukan bahasa Arab sebagai pintu untuk tadabbur surah Yusuf. Allah telah umumkan kami memilih Arab kerana ketika Quran ataupun surah yang diturunkan, yang Muslim hanya ada di tanah Arab dan tiada di tempat lain. Dan sebagai permulaan kepada Muslim di tanah Arab ini berkembang ke seluruh dunia, maka Quran turun dalam bahasa mereka, iaitulah bahasa Arab. Jadi surah Yusuf dengan lebih hebat. Saya buktikan Kebetulan di dalam surah ini banyaknya perkataan-perkataan yang tak ada dalam surah lain. Contoh, anda boleh catat has-has. Pernah dengar tak perkataan has-has? Tak pernah dengar kan? Dan kebetulan dalam Quran ni tak ada perkataan has-has kecuali dalam surah Yusuf. Dan bukan sekadar kalimah ini sahaja. Okey, kalimah satu lagi. Basi, bukan basi. Basi. Basi pun tak ada dalam Quran kecuali surah Yusuf. Kita ambil contoh lain. Rauh. Sebab ramai-ramai rauh. Rauh ni hanya ada dalam surah Yusuf, dan surah lain banyak menyebut la tayasu mir rahmati. Rahmat banyak dalam Quran, tapi rauh hanya dalam surah Yusuf, dan itu hanya baru 3 kalimah-kalimah yang gharib. Makna gharib ni yang terasing, yang terpencil, hanya dalam surah ni saja, tidak dalam surah lain. Mengapa sebelum tu 3 kalimah ni kalimah bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Arab? Okey, sekarang kan saya nak anda hargai bahasa Arab. Mari saya terangkan apa yang tak ada dalam terjemahan. Okey, has-hasnya apa? Kalau kita tengok terjemahan, has-has ini bermakna apa Ternyatalah. Okey, ternyatalah. Dan ini sebenarnya ucapan Zulaikha selepas 8 tahun Yusuf merengkup dalam penjara. Lalu dia buat pengakuan di hadapan raja. Hari ini terserlahlah kebenaran Yusuf. Atau dalam bahasa Quran, Al-an hasal haq. Telah terserlahlah kebenaran. Saya yang goda Yusuf sebenarnya. Bukan Yusuf yang curang kepada saya. Tetapi kenapa perkataan has-has digunakan? Adakah ia sekadar bermakna ternyatalah ataupun terserlahlah? Tuan-tuan, selamat datang ke dalam bahasa Arab. Bahasa Arab akan beritahu anda, has-has berasal daripada perkataan hassa. Has maknanya has je, tapi sampai double apa cerita? Has kemudian jadi mudha'afah. Has-has. Okay, sebelum tu has ni maknanya apa? Has ni maknanya terputus. Okay. Belon besar di Putrajaya tu, ni contoh je. Ada belon besar tak? Pernah pergi Putrajaya tak? Saya banyak kali pergi Putrajaya sekarang ni. Putrajaya tu ada belon besar, tiba-tiba belon tu terputus. Itu maknanya has. Okey, sebelum ia terputus, ia telah ditarik oleh apa? Tali lah. Jadi sekarang ni bila Allah kata bukan has tetapi has-has, maknanya ia bukan sekadar telah terputus, ia telah pergi terlalu jauh sampai anda tidak boleh lagi nak hubungkan kepada bumi Putrajaya. Maknanya terpisah. Kalau bahasa Putrajaya begitulah, terpisah. Apa sebenarnya ni? Sebenarnya ia adalah cerita Yusuf dengan skandal Zulaikha. 8 tahun merengkuk dalam penjara Yusuf alaihissalam, dan kaitan perbuatan dengan Zulaikha seperti belum lagi jelas. Kita masih lagi tidak jelas sebenarnya apa yang berlaku antara Yusuf dengan Zulaikha. 8 tahun, orang ada yang kata Yusuf tak buat, tahu tak? Ada pula yang kata boleh jadi. Maknanya masih belum jelas.
Sekarang, ia bukan sekadar Yusuf dan Zulaikha punya cerita ini sudah khas, tetapi khas. Maknanya apa? Sudah terang lagi bersuluh. Itu pepatah kita, betul? Betul? Boleh jadi pepatah itu menggambarkan makna khas. Jadi benda itu ada dalam terjemahan. Sudah ternyatalah. Jadi kadang terjemahan itu kita tak boleh nak menyentuh emosi kita. Tapi dengan kita berguru, insya-Allah dengan Ustaz Syami ataupun sesiapa saja dalam bahasa Arab ni, khas-khas kita akan dapat meyakini Yusuf sekarang bukan sekadar telah dibebaskan daripada pertuduhan tidak baik dengan Zulaikha, bahkan ia dijauhkan sejauh-jauhnya kerana ungkapan membela Yusuf ini bukan datang daripada sebarangan orang, bahkan datang daripada penggodanya sendiri, Zulaikha. Dia sendiri buat press statement. Maka itu sudah khas-khas. Boleh? Itu baru satu kalimah, sudah mengambil masa 2-3 minit. Kita ambil contoh kalimah lain, ya. Jadi kalau anda nak aplikasikan penggunaan perkataan ini pun boleh, ya. Anda escape daripada office hour. Dan anda bukan sekadar jauh daripada pejabat anda. Anda balik ke kampung. Itu namanya khas-khas. Okey. Bathi. Okay, kalau kita tengok, ini ayat terakhir saya lah sebab masa tak mengizinkan. Minta maaf saya datang lambat. Nabi Yaqub dia mengadu pada Allah bila Bunyamin, adik Yusuf pula hilang. Dah dulu Yusuf hilang. 30 tahun lepas Yusuf hilang, Bunyamin pula hilang. Dekat Mesir, kena tahan oleh pihak keselamatan. Maka sedih amatlah Nabi Yaqub ni sampai dia mengadu pada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku mengadu bathi dan huzni. Huzni ini kita boleh katakan penyesalan dan duka cita. Okey. Kenapa Yaqub menggunakan dua perkataan? Tak cukup ke innama ashku huzni. Saya sangat duka cita dan menyesal saya beri Bunyamin kepada mereka. Saya sangat menyesal dan duka cita kerana memberikan Yusuf kepada mereka. Saya sangat menyesal dan berduka cita atas kehilangan kedua-duanya sekali. Huzni dah cukup. Tetapi kenapa kena ada bathi? Saya sekadar nak beritahu tuan-tuan, kalau kita punya kuliah mengambil pendekatan analisis kalimah, memang tak selesailah surah Yusuf ni. Maka saya tak akan ambil pendekatan itu. Cuma saya nak highlightkan poin saya yang pertama tadi, bahasa Arab. Maknanya kuliah ni diharapkan menyebabkan anda bersemangat untuk belajar lagi dengan para ulama nanti bila-bila free. Apa sebenarnya makna perkataan ni dalam surah Yusuf ni? Mesti ada hikmah perkataan yang dipilih dan tidak perkataan lain. Untuk anda lebih mendalami khazanah lautan surah Yusuf. Tapi saya hanya akan melakukan 3 perkataan je. Akan datang kita tak akan buat dah macam ni. Supaya ia tidak mengambil masa anda. Just kita nak tahu cerita Nabi Yusuf dan pengajarannya. Betul kan? Tapi hanya untuk kali ini, kerana nak kempen bahasa Arab. Iaitulah ayat yang ke-2, ke-3. 2, maka saya bawakan contoh. Contoh yang kedua, bathi. Kalau tengok terjemahan, bathi bermakna kesusahan. Ya ke kesusahan? Okey. Mari kita tanya orang-orang Arab. Orang Arab, mereka membezakan antara bath dan huzun. Bath ini, mereka merujuk kepada debu atas lantai yang sudah tebal, hasil dibawa oleh angin yang tidak henti-henti. Bila angin bawa debu tak henti-henti, maka lantai itu berdebu sampai tidak boleh dibuang lagi. Bagi faham yang itu dulu. Faham ke tak? Lantai yang dulunya bersih sekarang berdebu dan tebal debunya sampai anda panggil makcik cleaner pun tak boleh nak dibersihkan lagi kerana selama ni tidak dibersihkan, kerana lamanya makcik cleaner tak datang dan angin itu pula terus menerus membawa debu. Maka orang akan kata basariha at-turab. Angin itu membawa debu tanpa henti. Lalu ia sukar untuk dipisahkan antara lantai dengan debu itu kerana kuatnya debu itu. Jadi apa kaitan dengan duka cita Yaqub? Kaitannya adalah aku dah tanggung lama benda ni sampai susah nak aku rahsiakan lagi daripada kamu.
Aku dah, kalau kita boleh katakan begini, derita yang tidak tertanggung lagi. Sampai aku dah tak boleh nak rahsiakan daripada kamu. Aku terpaksa cakap yang aku masih mahukan Yusuf. Tapi Husni ni derita yang anda masih boleh rahsiakan daripada pengetahuan orang. Tapi Bathi adalah duka cita yang amat sangat sampai anda tidak boleh lagi merahsiakan, orang boleh detect anda dalam masalah. Dan anda sendiri dah tak boleh nak hentikan mulut anda daripada melafazkan, ya Asafa, aku sangat sedih atas perbuatan kamu. Tuan-tuan, saya doakan anda faham. Dalam bahasa mudah, Bathi adalah derita jiwa yang telah lama ditanggung. Huzni adalah derita jiwa yang baru sahaja ditanggung. Maka Bathi merujuk kepada Yusuf, Huzni merujuk kepada Bunyamin. Nah, kan halus bahasa itu, kan seni bahasa itu. Itulah dia bahasa Arab. Jadi kalau tuan-tuan ada masalah yang sampai tak tahan sangat dah, nak kena luah, itu namanya basi, bukan Bathi. Last kali, alamak masa dah habis, tapi ni yang paling best. Last kali, Rauh. Rauh ni tuan-tuan, sebenarnya, Nabi Yaqub kata, jangan putus asa cari Yusuf, Bunyamin. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Tapi surah Yusuf menggunakan perkataan Rauh. Rauh maknanya angin yang baik. Sebenarnya Nabi Yaqub nak kecek Gabriel. Kamu semua jangan putus asa cari angin yang baik di Mesir. Adakah itu maknanya? Jangan putus asa cari angin yang baik, kerana rauh artinya ar-rihut tayyib. Ruh maknanya ruh. Rahmati artinya balas kasihan Allah. Tapi ayat ini menggunakan rauh. Dan menariknya, nanti anda akan dapati Nabi Yaqub dia dapat hidu, bau, baju Nabi Yusuf walaupun 700 km baju itu baru nak dibawa. Kerana angin bawa bau itu. Tentera Allah bawa bau baju Yusuf sampai ke hidung Yaqub, sampai dia kata, inilah ajidu riha Yusuf. Aku dapat bau Yusuf punya baju. Dia memang betul-betul masih hidup. Tetapi poin saya di sini, rahmat Allah diperumpamakan seperti angin yang bertiup tenang. Apa perasaan anda bila anda menikmati angin yang bertiup tenang? Bertiup dengan damai, nyaman, anda sendiri akan rasa tenang dan damai. Itu tanda anda sedang berada dalam rahmat Allah. Maka Yaqub berpesan, jangan putus asa daripada menikmati perasaan sebegitu. Seandainya anda putus asa daripada rahmat Allah, anda tidak akan berada dalam suasana orang menikmati angin yang damai. Anda akan berada dalam keadaan sebaliknya, stres, depression dan cemas. Dan ini juga menunjukkan Nabi Yaqub, orang yang sentiasa berada dalam keadaan merenung kejadian alam, dan dia sentiasa menikmati angin yang datang kepadanya, sehingga dia menggunakan perkataan ini. Jadi tuan-tuan, itu saja daripada saya. Kita kena ingat, cerita ini sebenarnya tak ada seorang pun tokoh-tokoh dalam surah ini bercakap dalam bahasa Arab. Mereka bercakap dalam bahasa Kibti, ataupun bahasa Ibrani, ataupun bahasa Hebrew. Tapi kenapa ia diturun dalam bahasa Arab? Kerana Allah Azza wa Jalla memaparkan apa yang sebenarnya berlaku dengan kalimah yang pendek-pendek sahaja. Dan bahasa Arab lah yang boleh menerangkan. Kalimah pendek maknanya besar, maknanya lebih banyak. Dan ia menggambarkan situasi yang sebenar berlaku, yang mungkin ucapan dalam bahasa Ibrani panjang-panjang-panjang, tapi bila datang bahasa Arab, ia ada sifat jawami' al-kalim. Pendek je perkataan tu, bathi. Tapi kalau nak terjemah dalam bahasa Melayu, ia memerlukan perkataan yang banyak. Jadi itulah Quran, syak, apa orang panggil sebagai pendek tapi precise. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.